Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Asnan, yang dimuliakan Fadil Tuan-Tuan Imam Masjid Negara dan semua pegawai dakwah, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, Sabtu 23 Safar 45, bersama dengan 992023, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Nama kitab kita ni Anak Kunci Syurga, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi Al-Makki. Kita baca versi ni, kitab ni ada yang kecil pun, yang asli Jawi dia tu ada. Cuma yang ni ada sedikit nilai tambah, kerana ini adalah merupakan nota kuliah yang disampaikan oleh Abu Anas beberapa tahun yang dulu. Dan insya-Allah kita sedang usaha cetak yang baru untuk memperbetulkan segala kesilapan yang ada. Kesilapan yang paling berat, gugur satu kalimah. Ya, pelajar yang baru ada kitab ni, buka muka surat yang awal tu. Sebab dia gugur kalimah, lari dia punya makna. Tengok muka dalam pendahuluan dia tulis pendahuluan. Ahlus sunnah pasti akan tukar daripada kalimah pasti itu pangkah, tulis tidak. Jumpa pendahuluan ni dia punya X berapa ni, X. Ahli sunnah tidak, daripada pasti tulis tidak. Satu kalimah itu memberi kesan yang berat kepada makna kitab. Tidak akan membangkang. Baik, itu pembetulan yang wajib dibetulkan, bukan sunat, wajib. Sambungan kita pada hari ini muka surat 220. 220. Jemaah yang hadir sentiasa dia tahu 220. Bagi jemaah yang baru hadir, alhamdulillah, semua rakaman kita ni ada rakaman, sama ada tengok di Facebook Masjid Negara sendiri yang live dia tu, ataupun tengok di YouTube Halaqah Abu Anas Madani. Jadi kita di sana kita ada playlist dia, boleh beli kitab dan boleh ikut dari awal, insya-Allah. Dan kita usahakanlah semua pengajian-pengajian kita ni bersiri, ada susunan yang teratur, memberi ruang kepada para jemaah yang nak khatam kitab dari awal, ataupun kitab-kitab lain. Dulu kita dah baca di sini kitab Penawar Bagi Hati, berapa tahun nak boleh khatam. Itu pun ada dalam rakaman kita kata alhamdulillah. Untuk kali ini, bagi jemaah yang ada kitab muka surat 220, sunat-sunat Jumaat. Apa maksud sunat-sunat Jumaat? Artinya perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Dia ada dua sunat. Satu sunat secara umum, bagi orang yang nak pergi solat Jumaat ke tak pergi Jumaat ke, sunat dia buat. Yang kedua, sunat khas untuk orang yang nak pergi solat Jumaat, sama ada laki-laki atau perempuan. Perempuan mana wajib Jumaat? Betul tak? Saya tak kata perempuan wajib Jumaat, tapi perempuan boleh pergi solat Jumaat. Dia beza di antara wanita menghadiri solat Jumaat dan dia tidak perlu lagi ulang solat zuhur, tak payah ulang. Alhamdulillah, saya tengok di masjid-masjid, beberapa masjid di tempat kita di Malaysia,
sudah ada ruang yang diberi kepada muslimat untuk solat Jumaat. Yang saya tahu masjid saya di pondok tu, daripada sejak kita mula solat Jumaat dulu, memang muslimat akan solat bersama dengan muslimin. Kita tak ambil ruang yang muslimat tu, kita tak buka untuk dialah. Ya, sebab masjid kita besar, boleh menampung bilangan jemaah. Dan masjid-masjid lain pun yang ada boleh hadir. Setengah wanita ni dia kata, saya dalam sejarah hidup ni baru solat Jumaat waktu pergi Mekah. Itu pun cabaran yang begitu besar. Kalau tidak pukul 9 pagi pergi masjid, jangan harap nak masuk. Tak. Kecuali kita pandai macam mana cari ruang-ruang yang atap. Kalau masjid Madinah mungkin lebih ringan sikit. Jadi wanita yang pergi solat Jumaat, mana gugur baginya zuhur. Tidak kata lepas solat Jumaat saya nak solat zuhur pula ni, sebab bagi saya tak wajib. Lah. Kita kena beza di antara wajib dengan sah. Syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib Jumaat ni orang lelaki yang sihat, yang tidak musafir. Tapi sah bagi semua orang, termasuk wanita dan kanak-kanak. Walaupun mereka tak masuk dalam bilangan 40 orang, tak masuk. Mudah-mudahan pencerah ini memberi ruang yang besar kepada muslimat untuk hadir solat Jumaat. Sebab solat Jumaat, selain daripada kita solat Jumaat, kita dengar khutbah, dengar nasihat. Walaupun sekarang ni khutbah live dari Masjid Negara, mungkin ada kadang-kadang dalam TV kan. Dia live dalam TV, boleh tengok je. Tapi tak sama kita duduk dalam majlis dengan kita duduk melihat majlis. Duduk majlis dengan tengok majlis tak sama. Jadi alhamdulillah, inilah ruang-ruang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita balik kepada kitab, sunat-sunat yang dilakukan pada hari Jumaat. Yang pertama, dalam kitab ni dia senarai sebanyak banyak perkara ni. Berapa perkara dah? 9-10 perkara. InsyaAllah kita ambil semua sekali 10 secara ringkasnya. Yang pertama, sunat untuk mereka yang ingin mendirikan solat Jumaat untuk mandi. Jadi dia panggil mandi sunat hari Jumaat. Kalau kita tak nak mandi sekalipun, sejuk ke, mungkin kita duduk di negara sejuk, tapi hari Jumaat kena mandi juga sebagai sunat hari Jumaat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil." Apabila seorang dari kamu pergi solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Dia mandi. Jadi ini sunat bagi orang yang nak pergi solat Jumaat. Timbul soalan, kita sekarang ni sebahagian negeri, sebahagian besar negeri-negeri di Malaysia, hari Jumaat hari kerja. Macam mana kita nak mandi di pejabat? Maka para ulama rahimahullah mengatakan bahawa sunat Jumaat ni boleh dah kita mandi selepas solat subuh. Mana kita nak keluar pergi jabat tu, niat mandi sunat Jumaat dah. Khususnya bagi orang yang kerja pejabat yang tak berpeluh. Tapi kalau kerja tengah padang, berpeluh, bangun badan, maka itu kena carilah tempat mandi tu. Sebab tujuan mandi ni supaya kita pergi masjid dengan suasana yang harmoni, dengan keharuman yang orang panggil menyenangkan. Tak ada orang masuk masjid dengan pakaian bekerja, dengan bau bekerja. Itu menyalahi sunnah. Lebih-lebih lagi ketika hari perhimpunan umat Islam. Bila hari perhimpunan kita? Hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari dia panggil Yaumul Ijtima'. Hari kita berkumpul, umat Islam berkumpul, tiba-tiba kita pergi dengan bau yang tidak cantik, tidak elok, maka itu dilarang. Jadi kita mandi pada hari Jumaat ni sunat. Kalau Allah hari sejuk, walau mana sejuk setara mana pun, kena cari air panas, mandi juga pada hari Jumaat. Jadi wanita yang nak pergi solat Jumaat juga kena mandi. Yang kedua, sunat bersegera pergi awal ke tempat solat Jumaat. Jadi seawal mungkin yang kita boleh pergi, itu yang terbaik. Tengok nota nombor 2 di kitab ni, ada nota belakang. Nota nombor 2, hadis penuh. Saya letak hadis penuh ni supaya Tuan Syekh Abdul Qadir rahimahullah dia ambil tempat yang dia nak ya, dia ambil poinnya. Tapi kita nak letak hadis penuh supaya para jemaah boleh nampak, boleh lihat apa dia suasana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam man yaghtasala yaumal jumu'ati, siapa dia mandi pada hari Jumaat. Mandi ni panggil mandi nak pergi solat Jumaat. Summa raha, kemudian dia pergi, tengok dalam terjemahan dia ada riwayat lain, seperti mandi janabah, maknanya mandi full, mandi penuh, jangan mandi siram gitu je tak, kena mandi dengan sabunnya, dengan gosoknya, dengan jadi itu lengkap. Sebab tu Nabi buat bandingan seperti mandi janabah, mandi junub. Mana orang mandi junub ni lengkap. Summa raha, kemudian dia pergi segera menuju ke masjid, maka seolah-olah dia berkorban qaraba badanah, seekor unta. Besar unta ni 5,000 harga. Mana kalau kita boleh pergi awal masjid, kita lah orang yang korban unta. Wa marraha fi sa'ati tsaniyah, dia pergi masa yang kedua, maknanya masuk golongan yang pertama. Kita kata pukul 10 dah masuk dah, kita bagi pukul 11 contoh. Fa ka'annama qarraba baqarah, seolah-olah macam dia kurban seekor lembu. Lembu kecil sikit pada unta. Siapa dia pergi saat yang ketiga, seolah-olah dia kurban seekor kabsh. Kabshan ni maknanya kibash, apa ni, biri-biri, kambing biri-biri besar, akrana, yang bertanduk. Siapa dia pergi saat yang keempat, seolah-olah dia kurban seekor ayam. Sebab tu ada dalam kitab fiqh, jangan pelik. Ulama fiqh ni dia memang pelik. Dia kata sah kita kurban dengan ayam. Pernah dengar dalam sejarah hidup ni? Tak ada dengar kan? Kurban lembu tahulah, kambing, ayam boleh juga. Dia kata ni Nabi sebut ni. Tapi hujah dia tu berat bila kita pergi kepada saat yang ketujuh, fa ka'annama qarraba, saat yang kelima. Mana? Saat yang kelima seolah-olah dia kurban seekor telur. Ada seekor telur? Tak ada telur. Jadi hujah dia tadi tak boleh pakai. Jangan pula ada orang nak kurban apa ni? Nak kurban ayam tahun ni murah sikit. Sampai inflasi ni kita kata tak boleh, sebab telur pun tak boleh juga. Maka jadi dua-dua tak boleh pakai. Yang boleh pakainya lembu, unta, lembu, kambing. Baik, itu yang paling kecil sekali kita dapat pahala Jumaat telur. Alhamdulillah, telur pun telur lah. Fa iza kharajal imamu, apabila imam sudah naik mimbar, ini waktu-waktu yang kritikal. Hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, malaikat tutup dia punya buku kehadiran cepat, sudah tamat, dan dia masuk dalam masjid pergi dengar khutbah. Siapa dia datang, imam sudah naik mimbar, sudah Allah assalamualaikum warahmatullah, maka orang ni tak dapat lagi title datang awal ke masjid. Jadi pihak muslimat kena ambil maklum, kami tak nak pergi masjid. Betul, suami awak mana? Anak-anak laki-laki yang pergi masjid kat mana? Kita kejutkan anak kita, kalau dia tidur lah, kalau dia duduk main, kita buat persiapan sebelum khatib naik mimbar. Boleh ke tak boleh? Muslimat kata alik kita boleh dah ni. Alik suami dia pula sibuk lagi dah, duduk menukang lah, duduk buat tu buat ni. Tapi kalau kita di pejabat, anda tengok di antara positifnya kerja hari Jumaat ni, orang pejabat lebih awal pergi daripada orang tak pejabat. Sebab dia tak ada kerja, dia keluar pejabat, dia terus pergi masjid. Dia boleh berehat situ, boleh baca Quran, boleh duduk sandar dinding, dia letih dah kerja. Kita kata wallahu alam, yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan carilah masa pergi Jumaat sebelum imam naik mimbar. Kalau imam naik mimbar, malaikat pun tutup dia punya buku rekod dan dia masuk dengar khutbah. Malaikat dengar juga khutbah. Orang yang datang waktu dah nak habis khutbah, dia boleh Jumaat, tapi pahala datang awal sudah habis, sudah tamat dia punya tempoh. Pahala datang awal. Yang kita bincang ni pahala pergi bersegera ke masjid. InsyaAllah lah, mudah-mudahan dengan kita duduk motivasi ni, para jemaah lebih bersedia untuk awal ke masjid, InsyaAllah. Yang ketiga, adab yang ketiga ataupun sunat yang ketiga, sunat berjalan kaki ketika pergi ke tempat solat Jumaat. Kalau rumah kita jauh,
terpaksa naik kereta, lainlah. Tapi kalau masjid dekat, kita mampu untuk berjalan, tidak ada keuzuran yang berat, elok berjalan kaki. Yang berjalan kaki ni ada 2 ataupun 3 faedah. Jalan kaki pergi solat ni ada 3 faedah. Faedah yang pertama, Nabi suruh masya walam yarkab, berjalan tak naik kenderaan untuk orang dekat. Faedah yang kedua dari sudut kesihatan, kita kalau tak berjalan pun kita berjalan, berlari juga jalan. Cuma dia kalau hari raya Nabi minta pergi jalan lain, balik jalan lain, supaya kita dapat tengok orang ni, tengok sini, sambil-sambil ziarah jiran tetangga. Itu dia panggil. Faedah yang ketiga untuk zaman kita hari ni, tidak berebut parking. Kau berebut lagi parking? Tak berebut dah. Parking selipar tak ada masalah banyak dah. Cerita selipar di masjid, nak dengar? Kau tak masuk dalam tajuk Jumaat ni? Nak dengar? Orang kata, orang buat poster, dia kata selipar tak ada di masjid bahaya daripada selipar hilang di masjid. Dah, kita pun pakat share belaka. Baru ni saya dapat cerita daripada satu NGO lokal ni, dia buat program di masjid wilayah. Kebetulan ada orang Jepun datang. Jepun mari ke masjid, dia orang cerita tentang Islam. Si Jepun ni, saya tak silap saya, Jepun wanita dia, perempuan. Dia dah terbuka hati dia nak kaji Islam. Dan dia dapat dah terjemahan Quran untuk dikaji bahasa Inggeris. Bila nak balik, selipar dia hilang. Siapa dia kata tak ada selipar di masjid tak bahaya? Bahaya. Bila selipar dia hilang, dia marah tu, dia reject, dia hantar balik Quran tadi. Dia tak mahu dah kaji Islam. Dia kata orang Islam ambil selipar dia. Tuan-tuan kena tulis. Selipar hilang di masjid, selipar tak ada di masjid bahaya, selipar hilang di masjid juga lebih bahaya juga bagi orang Jepun. Orang Melayu boleh beli lain tak apa dah. Saya tengok rupanya istilah yang diguna pakai itu ada clause juga, ada kecuali juga. Tak boleh kata nak umumkan macam tu. Ni bahaya cerita Jepun. Jangan main-main. Baik. Jadi kita kata 3 faedah yang besar, faedah sunnah, faedah kesihatan dan faedah tidak berebut parking. Alhamdulillah. Cuma kalau selipar tu baik-baik, bawalah kita punya sampo, bawa punya bekasnya plastik seperti yang kita bawa di Mekah. Nah, susun baik-baik. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala meriwayatkan dan menyatakan sebagai hadis mana pula? Hadis tadi ni. Dah, kita masuk hadis lain. Hadis yang kedua, Nabi sebagai hadis hasan, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Nabi kita kata apa? Man ghassala yawmal jum'ati waghtasala. Man ghassala waghtasala. Dia lain tu. Rumah sama. Tak, ghassala waghtasala. Siapa dia mandi, ghassala. Ghassala tu memandikan orang. Waghtasala, dan dia mandi pada hari Jumaat. Di sini dengan izin lah. Kalau saya tak syarah ni, ulama hadis dia syarah, tapi saya nak syarah juga. Ghassala tu mana? Memandikan orang lain. Apa maksud? Kita dalam hidup kita ni ada tak mandi wajib? Ada. Bila kena mandi wajib? Dia panggil mandi berniat. Mandi berniat. Apabila ada hubungan suami isteri. Yang ni yang orang buat analisa, kata malam Jumaat, malam sunat ni. Tidak malam Jumaat, ni nak pergi semaya Jumaat ni, man ghassala waghtasala. Dia mandikan orang, dia mandi. Maknanya suami isteri kena mandilah, gitu maksud dia. Summa bakkara wabtakara. Mana dia pergi cepat, jangan pergi lambat. Wa masya walam yarkab. Ini tajuk kita duduk sini. Masya walam yarkab, dia berjalan kaki, dia tak naik kenderaan. Jadi sini anak kata, sekiranya masjid kita dekat, ambillah sunnah ini berjalan. Ini tidak masjid dekat, nak pergi kereta juga. Nah, paling kurang pun pergi dengan motosikal, kita berjalan. Yang ni ramai orang boleh buat. Tapi yang ni, yang ketiga ni, wadana minal imam, hendaklah dia
menghampirkan diri dekat dengan imam, maknanya duduk depan, jangan duduk jauh. Ni selagi ada tiang, di situlah ada orang kata. Jadi kita jangan duduk situ, kita pergi tempat yang paling dekat dengan imam. Sah depan lah maksudnya. Dia kata setengah orang ni buat hujah lain pula. Dia kata kalau duduk depan, dekat sebelah imam, sah depan, tak nampak sebab imam tinggi atas. Setengah-setengah masjid ni tinggi kan dia punya mimbar tu, tempat naik. Jadi kalau duduk sini tak nampak imam. Macam mana kita nak jawab? Nabi tak kata mungkin tengok imam, dia suruh dana pergi duduk dekat dengan imam. Tak kira lah dia duduk atas kita bawah, yang penting kita waktu solat nanti kita duduk belakang imam. Fastama'a walam yalghu, dia dengar dan dia jangan lara. Dia kena dengar, jangan lara. Maknanya jangan duk main benda-benda. Jangan duk bual-bual, jangan duk main WhatsApp, jangan apa saja pun jangan duk main-main. Itu walam yalghu, jangan duk main, jangan lara. Apa dia dapat? Kana lahu bi kulli khatwatin, kana lahu bi kulli khatwatin, maka bagi dia setiap langkah yang dia pergi, amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, dia dapat pahala setahun puasa dan berqiyam. Itu besarnya kelebihan kita pergi awal ke masjid, duduk sah depan, dengar, jangan disibuk-sibuk dengan benda lain. Dalam isu walam yalghu, jangan lara ni, ana teringat satu kenyataan yang nasihat yang dikeluar oleh pejabat mufti wilayah. Pejabat mufti wilayah, dia ada keluar satu perkeliling surat tidak membenarkan ahli yang terkuasa masjid memungut derma ketika khutbah. Ada yang ada? Ada setengah negeri boleh, setengah negeri tak boleh. Saya menyokong yang tak boleh. Sebab dia kontra dengan hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh dengar sampai peringkat kalau kita tegur orang pun, man qala li akhi ansit, diam, itu mesti dia kira lara. Jadi kalau ada setengah jemaah ni dia kata, payahlah ustaz, kita nak rakam, kita nak tulis poin khutbah. Saya rasa zaman kita ini tak perlu tulis poin khutbah. Semua teks khutbah sudah ada dalam web, dalam portal majlis agama masing-masing, jabat agama. Kalau di KL sudah ada di Jawi punya. Kita negeri lain, semua negeri dah keluar dia punya teks khutbah. Awal-awal lagi boleh tahu. Soalan bocor dah. Kita tahu esok imam nak khutbah apa. Kita study dulu tengok hadis ni sahih ke tidak. Tidak silap imam kena tegur pula. Hadis pak imam hadis palsu tu letih je. Kalau ada lah kebetulan ni, jangan gurau ni, jangan pula kata tuduh orang buat hadis palsu dah. Kita maknanya kita boleh study awal. Jadi tak ada keperluan lah kita nak tulis-tulis. Kemudian ada rakaman, setengah masjid ada rakaman. Kita kata alhamdulillah. Baik, yang keempat, sunat yang keempat, sunat berjalan dengan perlahan dan tenang. Jangan berlari pergi masjid. Kenapa berlari tu? Dia kata imam khatib nak naik mimbar, takut tak dapat telur. Kita kata bukan salah khatib, salah kita pergi lambat, pergi awal lah sikit. Kalau kebetulan khatib tu kawan kita, imam, SMS lah, imam jangan naik lagi man, saya tengah berjalan ni, on the way. Imam pun tunggu, mana Pak Haji ni naik. Tak naik-naik lagi orang tua ni dah, dia duduk tunggu. Kita kata jangan sebab kita tergendala program orang lain, jangan kita mengendalakan orang. Sama juga bila kita pergi rehlah, pergi rombongan-rombongan. Orang yang dia bagi tahu pukul 8 pagi nak bertolak, dia pukul 8 baru dia turun. Lilah, saya belum sarapan. Letih satu bah tunggu awak seorang. Sama juga, takkanlah satu masjid nak tunggu dia seorang. Kita kata awak marilah awal. Kalau nak pahala datang awal, jangan duduk menyusahkan orang. Jadi Nabi kita larang berlari ke masjid. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitum as-salah fa'alaikum bis-sakinah." Letak baik-baik. Apabila kamu pergi solat, tak kiralah solat Jumaat ke, solat fardu ke, solat Jumaat yang hari-hari ini, makanlah kamu berjalan dengan tenang. Tengok tag penuh dia. Ini yang ana kata versi yang kita baca ni, alhamdulillah saya dah usahakan supaya senang untuk ustaz-ustaz nak mengajar.
para jemaah yang baca kitab ni, dia ada dah. Kita letak tag penuh sini supaya kita nampak. Cuba tengok tag nombor 4, ada nota nombor 4. An Abi Qatadah an abihi radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, sedang kami solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz sami'a jalabata rijalin, dengar macam hentakan orang yang berlari. Oh, kena tulis terjemahan tu yang ada kitab. Saya tengok penerbit tak letak terjemahan, dia ambil terjemahan yang bawah. Iz sami'a jalabata rijal, terdengar suara hentakan, mana orang berlari masuk masjid. Falamma salla, bila selesai solat, qala, Nabi SAW bersabda, ma sya'nukum, ada apa dengan kamu ni? Aku dengar bunyi macam kelang kabut belakang. Qalu, para sahabat ni di antara orang yang telus, tuan-tuan, dia tak, orang panggil tak ada nak cakap-cakap yang tak betul lah. Qalu, mereka jawab, nasta'jalna ila salat, Rasulullah maaf, kami tadi nak cepat nak masuk solat ni, takut tak sempat. Nabi kata apa? Nabi tak kata baiklah, nak cepat kira jali dah tak. Nabi jawab, la taf'alu, la taf'alu, jangan buat, jangan ulang lagi. Iza ataitumus salah fa'alaikum bis sakinah, bila kamu pergi salat, adalah kamu pergi dengan tenang, pergi dengan tenang, as-sakinah, dengan tenang. Jangan salah baca. Ada setengah orang ni kitab tak ada baris, dia pergi baca baris bawah, alaikum fa'alaikum bis sakinah. Tahu mana sikin? Sikin mana pisau. Jadi setiap kali nak jemaah bawa pisau lah. Orang masjid berkelang kabut, Pak Haji ni lain macam bawa pisau. Dia sunnah ni, jangan duduk sunnah macam tu. Itu bukan sunnah tu. Itu salah faham, dia punya apa? Dia punya salah baca. Bila salah baca, salah terjemahan. Nabi kata sikinah. Makcik ni pula dia baca ikut Melayu, alaikum bis sakinah. Dia pergi cari kawan dia nama Sakinah, nak ajak pergi masjid. Betul lah ini. Ni semua ni tak betul belakang. Yang betulnya alaikum bis sakinah, manalah kamu pergi dengan tenang, jangan berlari, jangan gopoh. Kalau kita naik kereta jangan pecuk. Orang ramai dekat masjid kita duduk press sebab semata-mata kerana takut tak sempat datang awal masjid. Dia memang awak lambat-lambatlah, terimalah sehakikat. Fama adraktum fasallu. Tengok kitab. Fama adraktum fasallu, mana-mana tempat yang kamu dapati imam masuk solat, jangan tunggu. Wa ma fa'atakum fa'atimu, mana-mana yang terlepas, masbuk kita panggil, maka kamu sempurnakan. Hadis ini selain daripada teguran Nabi SAW, tulis tempat catatan tu, hadis ini sekaligus juga menegur sikap sebahagian jemaah yang tunggu imam. Contohnya dia masuk masjid, imam sedang sujud, dia tak sujud, dia tak masuk. Tak Allah, patutnya kita sujud sekali dengan imam. Sebab dia kata apa, kalau sujud pun bukannya dapat rakaat. Tengok dia punya teori. Kalau sujud bukan dapat rakaat. Kalau imam sedang tasyahud awal bukan dapat rakaat. Kita kata soal dapat rakaat ke tidak, itu satu hukum. Yang kedua, yang pertama, kita nak ikut Nabi kata wa ma adraktum fasallu, di mana kamu dapat imam situasi mana, dalam keadaan mana, solat terus. Contoh kita masuk imam sedang tasyahud awal, kita Allahu akbar, takbiratul ihram, lepas tu duduk sekali dengan imam. Kita dapat ekstra tasyahud lebih. Kalau kita tambah sendiri, sah tak sah salat? Tak sah. Sebab itulah ada orang kata ada solat yang berturut-turut tasyahud dia. Masuk dengan tasyahud, rakaatnya pertama tasyahud, yang solat mana? Solat orang masbuk, solat maghrib. Dia akan solat semuanya tasyahud belaka. Dia punya setiap rakaat ada tasyahud. Itu dia panggil, dia suka juga. Kadang-kadang main teka-teki ni mencelikkan mata kita tak? Apakah solat yang ada tasyahud setiap rakaat? Kita nak solat apa? Solat masjid, masbuk, solat maghrib. Kita masuk imam
tasyahud, kita pun tasyahud. Satu. Imam rakaat yang ketiga, kita rakaat yang pertama. Imam tasyahud tak? Tasyahud. Kita tasyahud ekstra, dua tasyahud. Imam habis dah, bagi salam dah, kita akan naik kepada rakaat yang kedua. Bila kita duduk, tasyahud ke tidak? 3. Kemudian kita naik rakaat yang ketiga, kita duduk lepas pada tu, tasyahud tak? Makna satu solat ada 4 tasyahud yang berturutan. Tulis teka-teki, siapa dia boleh jawab bijak. Saya tak tanya dah, sini semua pandai lah, tanya orang lain lah pula. Nanti orang lain pun dengar juga live ni, dia kata aku tahu dah, kau ambil Abu Anas punya cerita. Yang pentingnya dia panggil lurs fiqhi, makna teka-teki fiqh ni panggil memberi menarik untuk kita bincangkan. Jadi maka Nabi wa ma adraktum fasallu, maknanya bila masuk je mana-mana tepat kita solat. Bilangan rakaat yang kita dapat tak dapat itu hal lain. Yang pentingnya jangan tunggu. Jadi setengah orang dia ramai yang tunggu. Sambil tunggu dia buat dulu. Alah panjang imam baca tasyahud awal tak bangun-bangun lagi. Jadi kacau kita kepada orang salat, sedangkan kita boleh je masuk dan kita dapat pahala tambahan tasyahud, tambahan rukuk, tambahan sujud, tetapi tidak membatalkan solat. Kalau kita tambah saja batal solat tu. Tapi tambahan dengan ikut imam, itu dia powernya imam. Kerana itu kata Nabi SAW, al-muazzin mu'taman wal imamu dhamin. Tukang bank, muazzin pemegang amanah. Sebab kita semua ni percaya kepada muazzin. Percaya tak percaya? Percaya. Kalau orang tengok dah takut kat rumah, dah maghrib ni tapi belum dengar lagi imam muazzin azan di masjid, tak apa nak makan. Tapi kalau orang azan di masjid tak masuk waktu, makan tak? Setiap tahun kita dengar ada je peristiwa-peristiwa, insiden yang tidak diingini berlaku. Nah, surau ke masjid yang azan sebelum masuk waktu, makan juga engkau. Dia tahu dah tak masuk waktu, jangan dia ikutlah. Sebab tu dia kata muazzin mu'taman, pemegang amanah itu juru azan. Imam dhamin, imam menjamin kesahihan solat makmum dia. Maka kalau makmum tersalah di belakang imam tak kena sujud sahwi. Itu dia panggil kesalahan kita, dia tanggung. Alhamdulillah. Jadi ini nasihat kita kepada para jemaah, jangan lupa tajuk ni wa ma adraktum fasallu. Bila kamu di mana saja kamu dapat imam, dapati keadaan imam di mana, masuk ya. Dalam rukuk, dalam sujud, dalam tasyahud, semuanya kita ikut, kita mengatakan alhamdulillah. Panjang hadis ni. Yang nak tadinya alaikum bis sakinah, kita pergi solat Jumaat dengan tenang, jangan berlari, jangan kelang kabut, jangan gopoh. Sebab apa? Sebab Nabi tak nak kita kelang kabut. Yang sebenarnya hadis ni sekaligus memberi motivasi kepada kita supaya pergi awal ke masjid. Kita yang jadi kelang kabut ni sebab kita lambat, kita takut tak sempat rakaat, takut tak sempat khatib, sebelum khatib naik mimbar. Jadi kalau takut tak sempat, pergi awal sempatlah. Ni memang pergi lambat. Kemudian untuk menyalahkan orang, kita kata ini satu perbuatan yang menyalahi SOP peraturan salatul jamaah dan juga salatul Jumaah. Kita berpindah ke sunat yang kelima. Sunat yang kelima, sunat membaca Quran dan berzikir sebelum imam berkhutbah. Ingat, kita masuk masjid yang pertama kali kita solat. Solat apa? Tengok waktulah. Kalau kita pergi waktu awal lagi, kita belum lagi solat duha dulu. Tapi kalau kita masuk waktu duha dah tamat, waktu duha ni tamat lebih kurang dalam 12 minit sebelum zuhur tu. Dia panggil waktu az-zahira, waktu matahari di tengah langit. Itu waktu larangan solat sunat. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat tidak ada waktu larangan. Ingat baik, hari Jumaat tidak ada waktu larangan. Boleh solat selagi khatib tak naik mimbar. Ingat dia, kita boleh solat selagi mana? Selagi khatib belum naik mimbar. Kalau khatib dah naik mimbar, maka tidak ada lagi solat. Kita kena dengar khutbah.
Dengar khutbah tu wajib. Ini berbeza ni. Ada setengah orang ni dia larang. Ada orang tanya ni, saya tak tahu di masjid mana. Dia kata, ustaz, kami kalau masuk masjid, ustaz penceramah tu marah kalau kita solat tahiyatul masjid. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada berlaku ke tidak kes macam ni? Tak pernah jumpa, tak pernah tanya, tak pernah dengar pun. Dengar? Oh, rupanya orang mengadu dengan ustaz ya. Ini untuk jadi ustaz ni. Telefon dia sombak. Dia hantar video orang tu, hantar video orang ni, suruh kita ulas. Saya tak hantar, anda tak tengok video orang dah. Kalau ada jemaah nak tanya soalan, tulis je soalan. Soalan gini-gini, apa jawapan, itu je. Kalau dia hantar video, kita kata apa dia cakap? Ustaz tengok sendirilah. Engkau tanya soalan ke tanya? Nak provokasi ustaz. Jangan. Kita tak suka berkelahi dengan orang, tak mahu saya. Kita pun tak nak orang kata. Kalau kita tengok video orang, kemudian kita macam kita react kepada orang tu. Jadi elok nak tanya soalan je. Baik. Bila dia kata, ini soalan orang ni, saya tak tahu di mana, tapi memang berlakulah sebab ramai orang tanya. Dia kata, ustaz tu cakap, kalau ustaz sedang mengajar, tak boleh lagi solat sunat tahiyatul masjid, tak ada. Sebab solat sunat itu sunat, dengar dia mengajar tu wajib. Saya kata, tinggi benar darjat awak. Dengar mengajar wajib. Dia mengajar pula kadang-kadang, kalau mengajar betul-betul tafsir ke apa ni tentang tauhid ke, dia pun cakap sana sini ya. Kita kata janganlah sampai nak mewajibkan kita punya kuliah setara mana level kita. Sebab hadis Nabi yang sahih, seorang sahabat nama dia Sulaik Al-Ghatafani. Tulis nama dia Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik ni dia masuk masjid, Nabi sedang khutbah. Nabi sedang berkhutbah. Faqa'ada, terus dia duduk. Enggak masjid Nabi kecil ya, bukan masjid kita. Kalau masjid negara ni tak nampak orang solat. Nampak. Nabi kata qum. Nabi kata bangun. Solat dulu. Solat yang ringkas je 2 rakaat, kemudian baru duduk. Tuan-tuan boleh bayangkan, ini khutbah. Khutbah ni acara rasmi. Bukannya kalau tak ada khutbah tak sah solat Jumaat. Sah kata solat Jumaat tanpa khutbah? Tak sah. Khatib pula siapa? Siapa khatib? Khatib Nabi SAW, bukannya imam qaryah kita. Nah. Tapi Nabi kata bangun solat, baru duduk. Ini senang-senang kita nak gugur solat tahiyatul masjid sebab apa? Sebab nak wajib dengar saya punya kuliah. Saya kata kalau saya lah, malu 3 hari saya tak tunjuk muka orang. Kalau saya kata kuliah saya ni wajib dia didengari, gugur solat apa? Solat tahiyatul masjid. La. Mana kita masuk masjid, tengok keadaan. Kalau kita belum solat duha dulu. Ataupun waktu tu waktu dah habis dah duha, kita solat tahiyatul masjid. Nak kata solat qabliyah Jumaat belum lagi. Tetapi untuk hari Jumaat tidak ada waktu larangan. Tanda itu kaedah dia punya perhatian. Untuk solat Jumaat, hari Jumaat tidak ada waktu larangan. Boleh je sahabat-sahabat solat, Nabi kata solatlah kamu sehingga khatib berkhutbah. Bila khatib naik mimbar nak khutbah, berhenti solat pada ketika itu. Maka bila kita masuk masjid, solat banyak-banyak. Alah penat dah solat ustaz. Apa ni 4 rakaat, 6 rakaat dah 10 dah. Tak masuk waktu zuhur lagi. Kita baca Quran. Kita berzikir, ataupun kita bawa buku-buku yang kita baru beli, contohnya apa-apa. Nah, hari ni kita dapat tafsir surah Al-Kahfi contohnya. Al-Kahfi ni elok baca pada hari Jumaat, kita baca. Atau apa saja buku-buku yang berfaedah. Jangan pergi baca buku novel dah lah. Lambat imam baca khutbah, daripada duduk mengantuk baik baca buku cerita tak? Ada pula baca buku cerita tengah i'tikaf lah. Buku yang berfaedah, dia panggil al-ilmun nafi'. Boleh baca. Kemudian jangan lupa berselawat, sebab hari Jumaat hari selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan itu di antara hari yang terbaik yang kita selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis.
Sunat membaca Al-Quran dan berzikir sebelum imam berkhutbah. Masuk tambah satu lagi lah, dia tak tulis tadi, tapi hadis tentang solat dah ada tadi. Tambah solat sunat boleh kita. Nak solat apa saja pun selagi tidak selagi imam khatib belum naik mimbar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Sesungguhnya seseorang kamu sentiasa dihitung diberi pahala salat selagi dia menanti pelaksanaan salat. Apa dia maksud? Kita datang ke masjid, turun dari rumah tadi nak pergi ke masjid, kita dah berwuduk di rumah, dan tujuan kita je nak pergi solat. Maka bila kita masuk masjid, kita mula dengan tahiyatul masjid ataupun solat duha. Tengok keadaan, apa jenis solat yang kita nak solat. Kita solat hajat, solat hajat lah boleh. Solat lah apa saja pun solat, tapi jangan duduk tak solat. Sambil kita menunggu solat 1 jam lagi, kalau orang di Mekah sampai 3-4 jam lagi nak solat Jumaat, maka kamu telah dapat pahala solat kerana menanti solat. Rugi tak rugi kita pergi awal masjid? Rugi apanya pahala solat dapat? Satu. Yang kedua, tengok ni, wal malaikatu taqul, malaikat berdoakan kepada kita, Allahumma ufir lahu, Allahu warhamhu, ya Allah berilah keampunan kepada orang ni, orang yang tunggu solat ni, dan berikanlah rahmat kepadanya, malam yakum min salatihi aw yuhdis, selama dia tak selesai daripada solat, tak balik, ataupun dia tidak batal wudu. Habis kalau dia berhadas, pergi ambil wudu, masuk tahiyatul masjid semula, sambung balik, dia panggil kenit semula, dia punya pahala tu insya-Allah. Oh, dia kata malaikat boleh juga sambung balik. Kita boleh lah, internet kita boleh, kalau kita putus dia sambung balik, boleh je sambung. Nah, itu bahasa malaikat ni rupanya zaman internet ni sangat mudah untuk kita faham. Betul tak? Ke tak mudah? Orang tua dulu kalau dia mikir muslawat di sini, Allahumma salli ala kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita selawat ni Allahumma salli wa sallim. Kita selawat, kita bagi salam sini, malaikat bawa salam ke Nabi. Letih malaikat pergi mari. Penat tak penat malaikat? Berapa juta orang selawat setiap hari, setiap masa? Penat? Mari email, terjawab sudah jawapan kita. Email ni siapa yang bawa? Postman pergi. Tak ada postman, dia pergi sendiri. Kita kata inilah gambaran Allah Ta'ala beri kepada kita. Sains dan teknologi makin tinggi, makin kuat hujah kita untuk mengenali Allah, mengenali para malaikat, dan mengetahui betapa ilmu-ilmu ghaib yang disebut dalam hadis-hadis ini sangat mudah, sangat senang bagi Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakannya. Dan kita yang orang yang beriman makin bertambah yakin kepada keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yakin ke tak yakin? Yakin dah. Dengan ada emailnya, dengan ada apa benda alat-alatnya, tak payah pergi sampai sana kita mengatakan itu kuasa Allah nak tunjuk kepada kita. Jadi dia syarat dianya, orang ni diberi pahala solat selama dia tidak bangun, maknanya tak balik, ataupun selagi dia tidak apa? Tidak batal wudu. Adalah riwayat lain tambah walam yu'zi, madama lam yu'zi, selagi dia tidak menyakiti orang. Tunggu Jumaat tapi duduk mengumpat orang, boleh pahala tak boleh pahala? Boleh. Pahala mai ke mana? Nah, pergi Jumaat duduk mengumpat orang, baik bawa duduk di rumah. Duduk rumah seorang-seorang tak mengumpat. Dia kata, Ustaz, saya tak mengumpat lah, saya share je. Sambil-sambil duduk atas masjid yang tikaf, kita duduk share benda-benda yang karut-karut. Nah, duduk share berita-berita yang palsu. Dia berita palsu ke, hadis palsu ke, semua tu tak sama dengan gigi palsu. Gigi palsu ada masalah ke? Tak ada masalah tak? Dulu kita baca Quran bersembuh air dia. Waladhdallin itu sembuh. Tak duduk jauh-jauh takut tempias. Dengan ada gigi palsu bunyi comel ke? Tak. Sirat. Dia dulu bunyi. Tapi kalau hadis palsu, lah. Berita palsu
pun kita tak boleh sebarkan, lebih-lebih lagi kita sedang tunggu solat. Maka syarat SOP nak dapat pahala doa malaikat dan pahala menunggu solat itu, syarat dia tidak balik, dia tidak berhadas, dan dia tidak menyakiti orang. Kita kata alhamdulillah. Timbul soalan, adakah isu ni terpakai kepada Jumaat saja atau semua solat? Kata nak tanya soalan. Nak tanya ke tak? Nak tanya-tanya lah. Ni orang suruh tanya senyap, macam mana mau jawab? Payah kita nak jawab. Interaksi seorang diri dia panggil. Semua solat. Petang ni nak pergi masjid tak petang ni? InsyaAllah. Kita keluar daripada rumah, ambil wuduk siap-siap, kita niat nak pergi masjid, sudah solat maghrib, kita tak balik sebab tunggu Isya. Sambil menunggu ada kuliah, kita dengar berapa pahala kita dapat. Pahala daripada rumah keluar nak pergi masjid, kita balik rumah pukul 9.30, bermakna daripada 6.30, 7, 8, 9, 3 jam kita berpahala solat. Malaikat mendoakan Allahumma filahu Allahumma arhamhu. Kita dengan malaikat ni kalau kita dengar apakah mati situ ya, tak tahu mana. Khabar mati atas masjid. Kenapa? Malaikat doa kuat sangat, mati dah dia tu. Allah Taala beri kepada kita keyakinan kita kepada malaikat ni, dipanggil alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda ghaib. Kita tak nampak malaikat, tapi kita yakin malaikat ada, kita yakin malaikat bekerja, kita yakin malaikat menunaikan tanggungjawab yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia. Jadi alhamdulillah. Jadi duduk lepas solat maghrib, jangan keluar. Kita dengar kuliah, dapat lagi pahala. Pahala ekstra lagi. Pahala apa? Ada 4 kelebihan orang duduk majlis ilmu. Ingat tak? Yang pertama, coba ingat balik. Yang pertama, ketenangan. 2, dihadiri oleh malaikat. 3, majlis kita dilingkungi dengan rahmat. Yang keempat, tadi baru cerita ni siara ulangan dah ni. Bawa wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah Taala sebut nama kita kepada golongan yang ada si Allah Azza wa Jalla. Tak nak pergi masjid lagi setara ni. Sebab itulah bila jemaah tanya selepas PKP, dia kata, ustaz kami dah selesa lah ustaz dengan kuliah di rumah. Sebab kita dah biasa dah, alat-alat gadget beli belakang dah kat rumah tu. Nah, dia punya handphone ni live, dia sambung dengan TV, screen besar kat rumah, duduk situ anak-anak. Macam mana? Kita kata ilmu dapat, tapi majlis ilmu tak sama dengan kita duduk dalam majlis fizikal, duduk dalam masjid. Sebab hadis yang Nabi sebut tadi, majtama'a qaumun fi baitin bitullah, tidak berkumpul mana-mana orang di rumah Allah yang kita dapat 4 kelebihan. Jadi itu sebab ada jemaah je dia mari tanya sampai rumah dia pergi. Dia kata saya muskil satu, dia kata kita nak ikut kuliah pagi-pagi ni, kuliah tafsir Abu Anas tu, tapi kalau duduk di masjid tak boleh dengar. Bila kita balik tak dapat pula pahala menunggu duha. Kalau kuliah maghrib tak dapat pahala tunggu isya. Macam mana nak buat? Kita kata saya ajar dia mazhab jamak. Nak dengar mazhab jamak? Kita duduk di masjid, mana kita duduk dalam majlis ilmu. Sebelah telinga kita dengar ustaz, sebelah telinga lagi kita dengar live. Boleh ke tak boleh hajat? Kalau boleh, jadi dapat dua-dua. Tapi pergi jauh sah, jangan duduk depan ustaz. Ustaz suka, kita tak suka. Ustaz tak suka, kita sengih suka. Dia kata ustaz lain macam dia. Dia dengar aku siapa. Jangan buat macam tu tak. Kalau kita nak pergi duduk. Ada seorang pakcik kita ni, dia kata saya lepas subuh saya ambil tiang di sudut yang ustaz tak nampak saya, jadi saya dengar dua-dua. Alhamdulillah. Kita jamak di antara duduk dalam majlis ilmu di masjid, jangan lari, dan kita nak dengar juga silibus muqarrar yang kita belajar, takut terlepas hilang dia punya siri. Kita kata dua-dua dapat. Saya tidak menghasut ni, minta maaf. Nama ustaz lain baca, hasut jemaah dia tak dengar aku. Dengar juga sebelah tak. Kalau nampak ada serius isu, buang lari kita punya telinga, kita dengar yang itu. Tapi kalau nampak dia cerita melilau ya sana sini tak, dia cerita sana sini, cerita Ultraman apa masuk, kita tak payah dengar lah, kita dengar yang kita punya lah. Wallahu a'lam. Saya tidak menghasut, tapi saya memberi jalan keluar. Jamak di antara majlis ilmu fizikal dengan mendapat ilmu secara alamiah. Betul tak betul cara tu? InsyaAllah lebih harmoni, kita tidak kehilangan
dua-dua situasi yang sangat bermanfaat, insya-Allah. Lari dah kita ni, pergi ke cerita lain dah. Berapa dah kita? Tak habis lagi, tengok muka surat 223 dah tu. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang sedang menunggu imam untuk solat seumpama orang yang berterusan membaca Al-Quran dan berzikir dan berterusan dalam solat dia. Kita kata alhamdulillah, tabah itu berterusan dalam solat dan sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan inilah peluang yang sangat besar. Jadi alhamdulillah, di tempat kita saya tak nampak ada kerusi tetap. Yang ada kerusi yang tak ada kaki tak. Kalau ada kuliah, kalau kita nak etikah tunggu Isya, masih duduk sandar kerusi tu. Tapi di masjid di Arab Saudi, banyak masjid, pernah masuk masjid Arab, dia buat siap dah. Dekat sah depan tu ada untuk orang sandar, orang tua duduk sandar itu. Cuma saya memang takut semua duduk lena itu, tak seorang cakap letih juga kita. Kali budaya tempat kita tak sesuai ke macam mana, belum ada lagi orang buat. Setakat ni tak ada lagi orang buat. Yang adanya kerusi bergerak tu ada. Kita kata tak payahlah cari tiang-tiang yang ada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, memberi ruang yang besar kepada kita dan memberi peluang yang banyak untuk kita dapat pahala sebanyak mungkin, insya-Allah. Kita berpindah kepada adab sunat yang keenam. Sunat yang keenam, tidak melangkah leher orang untuk pergi ke depan. Jadi tak melangkah orang ataupun tidak memisahkan orang. Tidak memisahkan orang. Maknanya orang duduk dua orang ni baik-baik, dua orang aja. Kita pergi duduk celah dia. Itu tak boleh. Yang dia ketanda itu. Tidak melangkah atas kepala orang ataupun memisahkan orang yang duduk dua tu. Kalau kita ada ruang, kita tanya sama ada awak nak duduk sini atau saya di sini. Dia nak dua tu, dua beranak, kita duduk di tepi dia. Makruh melangkah ke atas leher manusia, bahkan sebahagian ulama mengatakan haram. Pak kita ni payah ni macam ni, orang tak apa nak buat. Tak, di Malaysia ni jarang orang duk langkah kepala orang. Ya, orang yang adanya kosong depan tu banyak. Betul tak? Kosong depan banyak, nak langkah-langkah tak langkah. Sebab dia belajar adab, orang Malaysia ni sangat teliti. Kita nak lalu depan orang pun gini, holok tangan tak, tunduk ya. Depan orang solat pun dia tunduk juga, lalu. Itu terlebih tawaduk dia panggil tu. Depan orang solat tu dia lalu. Kita kena ada sutrah waktu kita solat. Tapi ini ada sebahagian negara, kita tak usah sebutlah nama negara orang, tidak elok. Memang perangai dia nak pergi depan, tak kira lah ada kosong tak kosong. Haji, dia haji tu kita paling tu terangnya tolak kepala langkah dah. Allah kata cepat yang menanti dulu. Negara mana? Orang selalu pergi Mekah jumpa negara ni. Adalah negara dia. Kalau dia kata haji tu kita pun bagi ruang, kalau nak lalu tak. Ni belum kita ni langkah. Nabi kita larang. Tengok hadis. Ini berdasarkan riwayat bahawa Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang melangkah di atas leher manusia. Dia mari masuk masjid, dia nak duduk depan, dia langkah atas kepala orang. Maka Nabi kita larang perbuatan tersebut. Tengok hadis yang panjang ni. Nota nombor 6, muka surat 225. An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Maksudnya kena tulis sendiri pula terjemahan, banyak dengar ni. Maksudnya datang seorang laki-laki masuk dalam masjid, melangkah atas kepala orang, dia nak pergi depan hari Jumaat, sedangkan Nabi SAW sedang berkhutbah. Nabi bila tengok, dia tegur. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad azaita wa anaita. Tengok bahasa Arab ni sedap tak? Ijlis faqad azaita wa anaita. Apa dia maksud? Nabi kata, "Hei, duduk." Azaita wa anaita.
menyakiti orang dan mari lambat. Dua-dua salah awak ni. Dah lah mari lambat, menyakiti orang pula. Jadi kita kena ambil adab yang besar ini supaya jangan melangkah atas orang. Kalau kita nak cuma di sini, saya rasa kita perlu juga kepada motivasi. Sebelah kita ada ruang kosong, memang boleh duduk lah, seorang lagi pun boleh, kan? Boleh duduk seorang lagi. Tiba-tiba orang nak mari duduk, tengok orang nak masuk tu, dia buka luas dia punya lipatan ataupun sela dia tu lagi buka, tak mau orang masuk. Ini bukan adab. Bukan adab. Adab kitanya Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran. Tuhan kata apa? Wa idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila kita duduk dalam majlis, orang minta supaya beri ruang, berilah ruang. Yafsahillahu lakum, nascaya Allah Ta'ala akan luaskan kedudukan kamu. Kita hari ni kita duduk tempat yang agak selesa, tapi kita nak ke tidak keselesaan kepada kawan-kawan. Nah, orang baru mari kemudian, walaupun dia mari lambat, kita kalau ada ruang, berilah dia duduk. Yafsahillahu lakum, Allah kata Tuhan akan beri kepada kamu, Tuhan beri kepada kamu apa? Keluasan dalam hidup kamu ni, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita jangan buat payah sangatlah. Bila orang nak masuk kat, selalu letak, ambil beg dia letaklah macam-macam. Kita kata ini perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak harmoni. Sebab apa tidak harmoni? Sebab kita tidak memberi ruang kepada orang yang masuk. Banyak perangai macam tu. Tengok orang nak masuk, marah, jeli mata, macam-macam dia punya. Lebih-lebih lagi kalau kita bawa anak masuk. Ni budak ni duduk luar, dia kata. Apa awak ni? Bukan anak awak sama anak saya duduk buang, duduk berbuat. Dia mari pun nak duduk dengar khutbah, dia mari nak dengar kuliah. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, ambillah peluang-peluang yang ada ini, ruang-ruang yang ada, supaya kita tidak menyakiti orang. Dan juga yang keseterusnya nanti, larangan daripada mari ke masjid dengan bau yang tidak baik. Dalam hadis ini Nabi kata azaita wa anaita, kamu menyakiti orang dan kamu mari lambat. Tulis di sini, termasuk menyakiti orang, kita masuk dengan bau-bau yang tidak selesa. Dia tahu dah dia bau tak elok, tak mandi, dengan bau yang kita nak kata bau badan lah senang, orang bau kerja. Tak usahlah masuk hidup tengah orang tu, awak duduk tepi-tepi lah. Nak mandi tak sempat dah. Kan ruang masjid ni banyak, koridor dia ada, ruang-ruangnya lain kita ada. Ni dengan kita tak ada kebersihan yang baik, nak masuk di tengah orang, kita mengatakan itu pun termasuk adalah azait, menyakiti orang. Jadi jangan, kita tahu diri kita ni, aku tak sempat mandi ni, setengah orang tak mandi pun tak apa, dia tak bang, kerja dalam aircon 24 jam, mana ada bang kan. Jadi kita mengatakan termasuk dalam, ataupun dia mandi dah tapi bau mulut pula, isap rokok ke. Ni musim apa kita sekarang ni? Musim musim durian. Nak pergi semaya jemaah, jangan makan durian lah, tunggu lepas solat jemaah kita makan. Boleh ke tak boleh? Hoi, tak sabar saya. Tak sabar duduk belakang lah, duduk jauh-jauh awak. Durian ni punya power dia, Allah, satu masjid boleh bang. Nah, kuat dia. Kalau lagi 24 tu, lagi durian king ni, lagi kuat dia punya bang. Jadi kita hati-hatilah, bau-bau yang tidak baik ni jangan dikira menyakiti orang. Tak kosong orang kalau duduk bang. Mari kita pindah ke yang ketujuh. Yang ketujuh, sunat berhias bagi lelaki. Letak garisan bagi laki-laki tu. Orang perempuan nak ambil kesempatan sini, letih kita. Sunat berhias bagi lelaki dengan memakai pakaian yang elok dan memakai wangian. Orang laki-laki nak pergi masjid kena pakai baju yang cantik, yang comel. Sebab kita kadang-kadang salah faham. Baju yang cantik, yang lawa ni waktu nak keluar rumah, nak pergi pasar, nak pergi tempat-tempat lain, nak kenduri, nak pergi masjid, pakai baju gitu ya. Lah, eloknya kita pakai baju yang sesuai dengan suasana masjid. Masjid kita di Malaysia ni, kita pakai baju Melayu, pakai jubah
Jubah pun yang sesuai lah, jangan pakai jubah tidur. Tahu jubah tidur? Jubah Arab buat tidur tu, jubah lengan pendek tu, itu baju tidur Arab tu. Saya tengok kenyataan daripada Kementerian Hal Ehwal Islam Arab Saudi. Dia tulis di antara baju yang tidak dibenar pakai ke masjid. Kita sini baju kelawar, kadang-kadang ustaz pakai baju tu buat kuliah. Tapi boleh jadi budaya kita berbeza. Saya pun tak marah. Tapi kalau budaya disebut la yalbas libasan naum, tidak dibenarkan pakai pakaiannya pakai tidur bagi ke masjid. Rupanya baju tu baju tidur. Kita sini macam-macam dah kita pergi buat. Jadi kita kena tengok pakaian yang sesuai lah nak pergi masjid. Pakaian yang sesuai ni diantaranya yang pertama sekali yang bersih. Kita tak kata baju baru, takkanlah nak buat setiap minggu baju baru kan. Yang sesuai nak pergi masjid pakai jubah, pakai baju Melayu, pakai baju kemeja, pakai yang cantik-cantik. Jangan ada tulisan-tulisan yang pelik-pelik, gambar tengkorak belakang. Macam-macam budak-budak sekarang ni. Pakai dia panggil rok ni apa rok ni? Rok ni tidak tempat orang rok, tempat kasino ke apa benda tu. Jangan ada tulis benda yang karut-karut. Yang berat lagi saya jumpa baru ni seorang pemuda pakai baju di hospital ni, bukan di masjid. Dia tulis kat belakang baju dia, biar putus cinta jangan putus rokok. Punya power dia punya. Tulis kat baju tu, biar putus cinta jangan putus rokok. Ini kalau lah macam ni orang solat depan awak tak isap rokok, apa perasaan kita? Khusyuk tak khusyuk? Berasak kat belakang tu. Pasal budak ni punya lah langgar disiplin, mari tulis macam ni. Ini tulisan dia patut belakang baju kita jangan ada tulisan lah, sebab orang akan baca. Orang akan baca kat tulisan kita tu. Kalau kita nak pergi pasar, nak pergi orang panggil street dakwah, nak tulislah. Dah baca Quran hari ni, okey je. Orang yang belakang belum baca lagi bang, dia tulis jawab belakang. Ni pergi masjid baca, jadi orang tengah solat hilang khusyuk. Di antara yang ni saya sebut, kalau adalah di apa ni dalam rombongan kita ni ahli tata kawasan masjid ke pegawai masjid tak, di antara perkara yang mengganggu orang solat juga skrin TV yang ada depan kiblat tu. Waktu solat dia tak tutup skrin tu, keluar macam-macam tulisan, keluar video pendek duduk cerita, keluar macam-macam cerita aktiviti masjid, mesti orang tengok. Dia duduk sambil-sambil waladhdallin. Ustaz ni ngajar malam ni. Mata ni memang tak boleh. Mata dia akan tengok kalau ada kat depan. Jadi seeloknya tutup teruslah, gelapkan dia tu. Nak qomat ya tutup. Ni ada setengah tempat ditulis qomat tapi ditulis solat. Jadi kalau imam baca panjang, keluar juga tengah-tengah solat tu. Lebih-lebih lagi yang dangernya solat Isya. Sebab Isya ni biasa kita akan solat Isya lewat sikit. Kita nak habiskan kuliah kan. Jadi dia set skrin tu daripada waktu azan sampai ke solat mungkin setengah jam. Tengah solat tu lah keluar. Jadi saya nak sangatlah waktu solat tutup terus ya. Tak payah buka-buka, tak payah tulis solat apa, pakai tutup off. Sebab memang kacau, memang mengganggu. Jadi orang pakaian nak pergi masjid biar sesuai. Anak-anak kita pun, kita nak bawa anak, tengoklah dia punya mak tengok lalu sebelum anak keluar pergi masjid tu, baju awak ni tak sesuai ni. Ni baju rok ni, kita pergi tempat lain lah, pergi taman bunga, nanti kita pakai untuk pergi masjid. Pakai yang kosong-kosong yang tak ada tulisan, itu lebih baik. Mari kita ni. Sabda Nabi SAW, tengok hadis nota nombor 7 ni, hadis Man ightasala yaumal jum'ati wa labisa min ahsani thiyabihi. Kata Nabi SAW, siapa dia mandi pada hari Jumaat, banyakkan hadis hari Jumaat ni mesti suruh mandi. Dia suruh mandi. Wa labisa min ahsani thiyabihi, dan dia pakai di antara pakaian yang elok yang dia ada. Pakai nak pergi Jumaat, pakai yang baju-baju yang comel-comel. Wa massa min tibin in kana indahu. Pakailah wangian kalau ada. Tengok Nabi tak nak menyusahkan. Kalau Nabi kata pakailah wangian walaupun tak ada, pasal kita kena pergi pinjam minta dengan orang lah. Dia kata kalau ada wangian pakai. Kalau tak ada wangian tak apa, dia bukan syarat tapi ini sunnah. Elok. Jadi kita nak di sini wangian, satu lagi wangian. Kita kena tengok wangian ni
cari bau-bau yang selesa lah, jangan ambil yang pelik-pelik. Ada setengah orang ni dia tak suka yang keras-keras, dia panggil ud. Orang Arab ni suka ud tu mahal, walaupun mahal tapi dia bau kayu. Jadi setengah orang kalau kita pakai ud dia kata lemah, dia tak boleh nak itu. Jadi kita tengoklah suasana tempat nak duduk dekat-dekat orang lama-lama ni. Kalau pergi sekejap tak apa, ni solat Jumaat ni lama ni, kita pergi jam 12, sudah Jumaat pukul 2 jam duduk sebelah orang. Jadi kita pakai yang agak selesa. Kalau kita selesa pun tanya orang lain, bau ni sedap ke? Dia kata okey je, kita colek dia sikit. Kalau kita bawa dalam poket tak? Kalau kata tak boleh, saya tak boleh, saya ada asma ke lemah, jadi kita tak usah duduk apa ni bagi orang. Ataupun beli yang terlalu murah. Orang jual kat pasar malam 3 botol RM5. Lain macam dia punya bau. Mula-mula colek tu bau lagi, lepas pada tu lihat dia bau lain. Kata hok ni pun tak juga. Ada setengah orang ni minta maaf dia kata minyak atar apa ni bau tak sah, dia kata. Macam-macam dia punya istilah orang kampung. Yang ketiga, thumma atal jumu'ata falam yatakhatta a'naqan nas. Kemudian dia pergi masjid, jangan melangkah atas kepala orang. Mana kalau kita kosong depan, minta izin dengan cara baik. Bang, kosong depan tu, sama awak naik atau saya naik? Sebab dia datang dulu, dia datang awal. Bila datang awal, sepatutnya dia lah yang masuk, bukan kita. Tapi oleh kerana dia tak nak, bang, kosong depan, saya sila. Dia masyarakat kita ni, dia rasa dia banyak pahala. Ramai tak ramai orang banyak pahala tempat kita? Ramai. Mana bukti? Waktu ada kosong, sila. Dengan penuh penghormatan dia beri pahala kepada kita. Kita nak kata apa? Terima kasih bang, saya memang kurang pahala, awak dah banyak, okey lah. Kalau kita bagi kat situ sepatah rasa bertumbuk gitu dah. Dia tunggu kat luar masjid, engkau perli aku bagi kau tempat, kau perli aku pula. Macam mana dia punya. Jadi kita kata janganlah kita, sebenarnya salah perbuatan itu. Tulis satu kaedah, kaedah mengatakan kita mengutamakan orang lain dalam perkara ibadat tidak dipuji. Mengutamakan orang lain dalam bab ibadat la yuhmad, tidak dipuji. Contoh tadi lah, ada kosong depan, kita suruh orang naik, bukan kita yang naik, tak puji. Tetapi mengutamakan orang lain dalam perkara adat, dalam perkara keduniaan, mahmud, dipuji. Contohnya kita sedang queue beratur nak ambil makanan, tiba-tiba datang pakcik dengan tongkat, ayo pakcik, mari sini, duduk tempat saya ni, saya duduk belakang. Ini sangat dipuji, sebab kita memberi ruang kepada orang lain dalam bab dunia. Tak apa, kita mari kereta nak keluar jalan, kita baru nak mari jalan, kita suruh dia pergi dulu, elok. Tapi kalau dalam bab ibadat tidak dipuji. Saya oleh kerana pakcik-pakcik ni nak mati dah, saya bagi ke dia lah, soal depan tu saya duduk belakang je. Boleh ke masjid keluar surat sijil anugerah jemaah prihatin masjid? Boleh, kerana memberi ruang pada orang lain duduk soal depan. Boleh ke tak boleh? Please, kenapa tak boleh? Sebab perbuatan dia tu tidak dipuji mengikut syarak. Nampak kalau orang kapal tengok, bagus betul dia tu, memang tak berbuk dengan orang tua lah. Tak bagus, salah dia, dari sudut SOP tidak bagus. Yang betulnya dalam bab ibadat kita semua nak kepada pahala, dalam bab adat tak apa, pergi. Panjang, baiklah, panjang cerita ni. Maka summa salla ma kataballahu lahu, kemudian dia solat sunat, apa yang Allah Ta'ala beri ruang pada dia solat. Summa ansata idza kharajal imam, kemudian dia diam bila imam keluar untuk berkhutbah, hatta yafrugha min salatihi, sehingga selesai dia punya salat. Apa kita dapat? Kanat kaffaratan lima bainaha wa baina jum'atihi allati qablaha, maka dia dapat kafarah. Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa dia di antara Jumaat ini sampai Jumaat yang akan datang. Jumaat datang kita dilik balik dengan kita pergi awal pula, pakai baju baru cantik pula, pakai wangian pula, kemudian pergi awal masjid, maka kita dapat setiap Jumaat adalah Jumaat penghapusan dosa. Kita mengatakan itulah ruang yang besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Hazal hadis rawahu Abu Daud, dalam status hadisnya sahih, kita kata alhamdulillah.
Bagi kaum wanita, ini muslimah ambil perhatian. Bagi kaum perempuan yang mau menunaikan solat Jumaat, tak kira lah solat Jumaat ke, solat Jumaah ke, nak pergi ke pasar ke, makruh baginya berhias dan memakai bau-bauan, dilarang. Bahkan boleh bawa kepada haram. Hanya disunatkan untuk menghilang bau badan dan pakaian dia. Mana wanita dia boleh pakai pakaian yang tidak berhias. Dia panggil tabarruj. Tabarruj ni berhias. Macam mana kita nak ukur berhias ke tak berhias? Macam mana? Muslimat boleh ke bagi SOP berhias ke tidak? Boleh. Berhias ni kita tengok sampai orang kata, dia tu nak pergi masjid ke nak pergi meragakan fashion dah. Itu dia panggil berhias, dengan pakaian lelak-lelaknya sini, bergantung sana, bergayut sini dia punya perhiasan, itu dia panggil berhias. Dalam bahasa Arab dia panggil tabarruj. Tabarruj boleh. Tabarruj Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tengok nota nombor 8. Secara umumnya hukum memakai wangi adalah harus bagi wanita. Saya letak di sini supaya jangan salah faham. Wanita harus boleh memakai wangian. Seseorang wanita itu dikatakan harus memakai wangi-wangian ketika suami berada di rumah. Ni suami kita ada di rumah, kena pakai wangi-wangian. Biar suami buka pintu tu, air macam dah bang. Baru semangat dah. Dia kata, ustaz, tu zaman bila? Kita kata zaman kita muda. Sebab kita ni hidup ada dua fasa dengan muslimat. Fasa yang pertama, fasa minyak wangi. Nanti setelah tua dia bertukar kepada fasa minyak angin. Betul ke tak betul? Ini kita fasa minyak wangi ke minyak angin? Minyak angin dah. Dah sakit lutut, sakit kepala, macam-macam sakit dah. Suami kelip pun balik-balik rumah, mana bang minyak cak kapok. Kelip-kelip bini tu sandar, bang sakit kepala. Lah ni kita dua fasa ada, fasa minyak wangi dengan fasa minyak angin. Allahul musta'an. Begitulah laluan hidup ni akan berlaku. Tapi contoh kita sini, maknanya waktu suami ada di rumah, maka wanita digalakkan sangat-sangat supaya pakai minyak wangi. Pakai wangian, terutamanya ketika ingin melayani suami mereka. Selain dari itu, wanita tidak diharuskan memakai wangi-wangian apabila keluar dari rumah melalui di hadapan orang laki-laki. Tapi kalau majlis wanita, kita kata hari ini kuliah wanita, jadi kita bawa minyak wangi kita masuk dalam majlis, dalam dewan, tak ada laki-laki, kita pakai sembuh. Bang, tak apa, sama-sama dia. Dia tak boleh orang laki-laki yang bukan suami yang cium. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik wanita ialah jika kamu memandangnya sentiasa menyenangkan hati kamu. Dengan muslimat, sebaik-baik isteri wanita apabila suami tengok menyenangkan hati suami, dengan pakaian cantiknya, dengan bauannya, dengan senyumannya, dengan macam-macam lah yang kita kena buat. Itu dia panggil terbaik. Hadis dalam Nasai. Ini bererti seorang wanita harus sentiasa kelihatan menarik dari segi akhlak dan penampilannya agar dapat menyenangkan hati suaminya, termasuklah memakai minyak wangi untuk menyenangkannya. Terdapat beberapa keadaan tidak dibenarkan memakai wangian bagi wanita, seperti ketika hendak keluar ke masjid atau ke pasar. Nak pergi ke masjid, nak pergi ke pasar, jangan pakai wangian. Tengok nota dia panjang sampai ke 227 tu, nota bersambung. Tunjuk anak panah ke sana. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqitu imra'atan wajada minha rihat yanfaq wa li zailiha i'sarun faqala. Tengok terjemahan lah, panjang pula. Abu Hurairah menceritakan bahawa dia pernah bertemu seorang wanita sedang pulang dari masjid dan dia berwangi-wangi. Maknanya dia lalu tu, Abu Hurairah boleh cium bang wangi dia tu. Kuat din. Lalu ia menegur, wahai hamba Allah, apakah kamu pulang dari masjid? Awak mari masjid kan ni?
Qalat na'am, wanita itu kata ya, mari masjid. Qala inni sami'tu Abul Qasim, aku dengar Nabi, gelaran Nabi kan Abul Qasim, aku dengar Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatu limra'atin tatayyaba li hadzal masjid hatta tarji'a fataghtasila ghuslaha minal janabah. Senabi kita bersabda, Allah Ta'ala tidak akan menerima solat wanita yang memakai bau-bauan ke masjid sehingga dia pulang dan mandi, maknanya hilangkan bauan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Apa dia maksud? Tidak diterima, la tuqbalu, maknanya bukan tak sah solat, maknanya pahala dia tu, tulis itu bukan tak sah, sah dah solat. Sebab walaupun dia berwangi macam mana pun, asalkan dia tutup aurat, dia solat dengan rukunnya, dengan syaratnya, maka sahlah solat dia, tetapi pahala dia tu hilang dengan sebab langgar SOP syariat. Jadi kita nak pergi, dia panggil hilangkan bau badan. Kalau dalam masjid tu wanita semua, ataupun dalam dewan kita wanita semua, bolehlah kita nak pakai wangi-wangian. Saya minta maaf lah, hadis ni agak melawan arus. Nah, arus kita sekarang ni orang duk jual minyak wangi macam-macam. Kalau turun di airport tu kak, jual minyak wangi ke jual gambar pewangi, tak tahulah macam mana. Besar-besar. Dia dua je airport ni. Walaupun negara Islam, sebelahnya minyak wangi duk jual wanita, sebelahnya arak duk jual laki-laki. Mana orang kapal terbadan. Lepas tu kita duk tengok. Baik, ada hadis lain, tulis hadis. Hadis ni tak ada dalam kitab ni, patut kena tambah. Tulis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat, mana-mana wanita yang pakai wangian, famarat ala qaumin liyajidu rihaha, dia lalu ikut orang laki-laki supaya orang laki-laki tercium bau harum dia. Ingat baik, fahiya zaniyatun, maka orang itu dikira status zaniyah, mana perempuan jalang yang tidak baik. Ni, kalau tidak hadis ni saya tak kata, mesti wanita marah. Dia kata apa ustaz ni kolot sangat ni. Tapi Nabi sebut hadis ni rawahu Ahmad wan Nasa'i dengan sanad yang baik. Manakala hadis dhaif kita kata hadis dhaif tu tak boleh pakai, tapi ini sanad dia baik. Baiklah Pak muslimat, muslimin semua, jadi muslimin kena berwangian sampai orang bau 1 kilometer pun tak apa. Sebab itu dikatakan di antara perkara yang tidak membazir. Tulis ni, ini kaedah kata, tidak dianggap membazir mana-mana laki-laki yang beli minyak wangi walaupun beribu rial, tak membazir. Sebab itu fitrah, suka pada wangian. Contohnya orang beli minyak wangi 1000, kalau arak tu kayu ud dia yang dia bakar tu beribu-ribu harga tu, kayu ud. Ada dia bakar je tapi nak ambil wangian. Tapi bagi wanita dia beli yang sesuai dengan dia dan dia boleh pakai pada tempat yang sesuai. Bukanlah kita kata langsung wanita tak boleh berwangi tapi di tempat yang sesuai. Habislah kita berpindah ke sunat yang ke-8, insya-Allah sempat masa. Sunat yang ke-8, sunat membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumaat. Surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumaat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qara'al kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Ma baina al-jumu'ataini. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya cahaya iman akan meneranginya di antara 2 Jumaat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim. Para muhakkik kata sanad dia baik, sanad dia sahih, mana boleh kita amalkan. Baru ni ada orang tanya, dia kata ustaz, saya jumpa ada orang kata tak sahih hadis kahfi. Kita kata ada khilaf lah, tetapi yang kita terima ni hadis sahih. Tuan-tuan yang sempat ambil buku tafsir kahfi tadi, yang depan tu ada beberapa hadis yang menyebut tentang kelebihan baca surah kahfi. Dia ada 2 riwayat, satu kata malam Jumaat, ada kata hari Jumaat. Jadi ada orang baca malam, ada orang baca siang. Eloknya nak keluar daripada khilaf baca dua-dua. Dia kata ustaz jangan cakap setengah juzuk ni bukannya pendek dah. Kalau baca surah apa ni, surah Al-Mulk boleh tahan. Jadi kalau kita rasa siang lebih baik. Tapi kalau siang ni ada cabaran hari Jumaat dengan kerjanya dengan tak sempat, maka kita baca malam pun tak apa, insya-Allah. Tapi bagi anak kata siang tu pasal
Dia kata man qara'al kafi fi yaumil jumaah, hari itu dia mula lepas subuh, bukan dia mula selepas maghrib. Tapi ada riwayat kata malam. Kalau boleh jamak. Ada juga orang jamak. Nak dengar cerita jamak ni jamak tak betul ni. Dia kata dia baca daripada maghrib lagi. Kan kafi ada 110 ayat. Lepas pada maghrib tu dia baca 10 ayat, lepas isya baca lagi, lepas subuh sampai ke maghrib esok cukup. 5 kali baca, 20 ayat sekali baca, 25 ayat sekali baca. Kita kata awak ni mengarut ni. Boleh tak kita makan nasi sikit-sikit? Makan dua sudu ini, dia kata qiyah tak sama, kata tak usah lah, ini ibadat. Bila Nabi kata baca kafi, dia tak suruh baca beruncit, baca sampai sudah lah. Kecuali kita baca ada masyakah, sakit perut ke, nak pergi tandas ke, kita berhenti sambung balik, itu boleh. Sama juga dengan tawaf, dia main-main dengan tawaf. Dia buat lepas maghrib satu, lepas isya satu, lepas subuh satu, nanti nak tawaf wadak yang ketujuh lepas zuhur satu. Saya kata duk main-main dengan ibadat pula. Sebab kita banyak sangat beri barang runcit, beli apa-apa barang semua yang ansuran belaka, dalam ibadat pun nak beransuran juga. Kita kata ibadat tak sudah ansuran lah, ibadat kita buat yang sempurna, insya-Allah. Jadi Al-Kahfi ni baca, tengok dalam kitab kita nota nombor 9, kelebihan menghafal surah Kahfi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Siapa dia baca 10 ayat pertama, hafizah mana hafal dan menghayati makna dia, bukan sekadar hafal saja. Hafizah tu dengan makna hafal dan ingat dan faham. Sebab kalau tak faham, kita tak lawan dajjal. Dajjal ni kena lawan dengan ilmu, bukan lawan dengan perasaan. Siapa dia menghafal 10 ayat yang pertama dengan faham dia, surah Al-Kahfi dipelihara baginya dari dajjal. Ada riwayat kata 10 ayat yang terakhir. Ada 2 riwayat. Maka kita kena hafal yang sesanya hafal 10 awal dan 10 akhir. Boleh? Lah ni kalau orang tanya, tuan-tuan dan puan-puan, takut ke tak takut dajjal? Tak takut ni, tak jawab. Takut ke tak? 10 ayat ingat dah. 10 ayat Kahfi ingat. Tak apa nak anggut dah. Takut ke dajjal, tapi lah ni kita takut macam-macam. Betul tak? Bila kita takut penyakit kronik lah apa, berapa insurans dah kita beli? Takaful, berapa takaful beli? Semua orang kempen beli belakang. Saya tak nama syarikat takaful yang marah kawan-kawan. Sebab apa? Sebab takut. Ini dajjal kita takut. Tapi pengawal daripada diganggu oleh dajjal tak ingat lagi. Mulai hari ini kita hafal 10 awal surah Kahfi, 10 akhir surah Kahfi, kita faham dengan makna-maknanya, kita dah keluar dah tafsir surah Kahfi itu, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Cuba ingat, belajar, hafal, mudah-mudahan kita selamat daripada dajjal. Dan satu lagi jangan lupa, doa di akhir solat. Ingat dah doa akhir solat, kita minta 4 perkara di akhir solat tu. Ingat apa dia? Allahumma, kata inni a'udzubika min azabi jahannam wa min fitnatil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi kita ada Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara ni jangan lupa. Setiap kali solat fardu, solat sunat, baca belakang. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Boleh? Baik, kita berpindah kepada sunat yang ke-9. Sunat memperbanyakkan doa pada hari Jumaat dan malamnya. Sunat kita baca doa pada hari Jumaat dan malamnya. Ini kerana pada hari Jumaat terdapat sa'atul ijabah. Sa'atul ijabah mana? Waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilat siang hari Jumaat, fihi sa'atun. Pada hari Jumaat ni ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli, tidak bertepatan dengan seorang hamba yang sedang solat, sedang berdoa, yas'alullaha ta'ala syai'an, dia minta dengan Allah Ta'ala permohonan, illa a'tahu iyah, kecuali Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada dia.
Kata di rawi hadis, Nabi kita menunjukkan dengan isyarat dengan tangan dia sedikit maknanya gitu masa tu sikit. Jadi masa mana tu? Takkanlah pagi sampai ke malam. Pagi sampai ke malam kita nak baca kan. Maka di sini ada hadis, manakala fadilah malam Jumaat, Imam Syafi'i ni imam besar, dia kata balagani anna du'a yustajabu lailatul Jumaah, sampai maklumat pada aku. Biasanya Syafi'i rahimahullah taala kalau ada hadis dalam kitab dia dia akan letak hadis, dia riwayat dengan sanad dia. Sanad dia tinggi. Syafi'i riwayat daripada imam dia Malik, imam betul guru dia Malik, daripada Ibnu Umar. Sebelum Ibnu Umar siapa? Nafi'. Malik, Nafi', Ibnu Umar, Nabi. Cuma 3 orang. Itu dia panggil silsilah Zahabi. Siri-siri perawi emas. 3 orang, Malik, Nafi', Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat. Imam Syafi'i, guru dia dalam bidang hadis yang besar Imam Malik. Dia hafal kitab Muwatta Malik. Jadi sebab tu dia kata balagani, sampai kepada aku. Tapi dia tak letak hadis. Cuma kita mengatakan malam Jumaat ni malam yang baik, malam yang besar. Eloklah kita berdoa dan banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi janganlah malam Jumaat yang ibadat. Jangan. Sebab ada hadis Nabi kita larang, la takhussu al-Jum'ah lailatul Jum'ah bis salati. Nabi kita larang malam Jumaat yang malam kita ibadat. Lah. Hari lain pun kita kena buat juga. Mana kita kena buat. Cuma waktu mustajab ni pada hari Jumaat. Bila ke waktu patut ada nota di sini, tapi tak ada nota, kita bernotakan di sini. Tulis. Yang pertama, para ulama mengatakan waktu imam khatib di mimbar sampai sudah solat, itu waktu mustajab. Waktu imam atas mimbar kita tidak dibenarkan untuk bercakap, berdoa. Habis bila kita nak solat, nak doa, waktu imam duduk antara 2 khutbah, kita dah bincang dalam bab khutbah dulu. Awak tunggu tajuk apa yang kita nak doa untuk minggu ni, fokus kita. Contohnya mak sedang sakit, anak sedang menghadapi peperiksaan, kita tekan itu. Bila imam duduk kita doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit mak aku, ya Allah berilah apa saja hajat yang kita nak dalam masa yang cukup berharga. Alhamdulillah. Ataupun sehingga selesai solat. Jadi kita doalah waktu kita selepas qamat tu sempat lagi doa. Dalam sujud kita boleh berdoa. Jadi ada lagi ruang-ruang yang kita berdoa. Itu satu waktu. Waktu yang kedua yang dikira mustajab, iaitulah ketika selepas solat asar hari Jumaat. Lepas solat asar, kalau kita ada hal apa saja nak keluar pun, jangan lupa selepas solat asar tu baca dulu zikir petang, baca dulu doa baru kita pergi. Kalau sempat balik awal, kita sempat sampai lagi rumah sebelum maghrib kita berdoa, itu waktu yang dikira mustajab. Ini waktu-waktu mustajab doa. Kita ambillah peluang ni para jemaah untuk kita mustajabkan doa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita kehendaki. Tapi dalam adab SOP berdoa ni kita kena ingat, jangan duk nampak bila kita doa hari ni esok nak suruh Tuhan terima selalu. Kata di para ulama tafsir, di antara doa Nabi Musa supaya binasa Fir'aun, sehingga Fir'aun tenggelam 40 aman, 40 tahun barulah tenggelam Fir'aun. Kita nak kumpai aku lalu tak? Pasal itulah kalau tak doa tak jadi, hari tukar sihir, pergi jumpa Tok Bomo sihir lalu, bakal jadi lalu. Itulah, kita sabar, mintalah dengan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik, insya-Allah. Yang ke-10, atau nombor 10 tu, kalau itu nombor 1 tu salah lagi, tulis nombor 10. Sunat yang ke-10, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW pada malam dan hari Jumaat. Banyak selawat pada malam hari Jumaat. Sabda Nabi SAW, tengok hadis teks nombor 12, an Aus bin Aus qala Rasulullah SAW, inna min afdali ayyamikum yaumul Jumaah. Hari yang paling afdal dalam seminggu iaitu hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Tok kita Adam diciptakan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamatlah dia mati. Pada hari kiamat berlakunya tiupan serunai kiamat. Wa fihi saqah.
fa aktsiru alayya minas salah fi. Nabi SAW kata, perbanyakkan selawat ke atas aku, banyakkan selawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kamu itu malaikat akan bawa pada aku. Sahabat-sahabat yang dengar terkejut. Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arim, bagaimana selawat kita ni dibawa oleh malaikat sedangkan Nabi dah hancur. Sahabat ingat bila Nabi wafat, Nabi hancur macam banyak jasad orang lain. Yaqulun qad balit, maknanya hancur dah Tuhan, macam mana malaikat nak bawa? Jangan kata sahabat pun tak tahu, memang tak tahu lagi masa tu, belum Nabi kita maklumkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla harrama 'alal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Allah Taala tidak benarkan bumi, termasuklah ulat-ulat semua ni, makan jasad para nabi. Semua nabi tak hancur jasad dia, tak hancur jasad. Bahkan yang tidak nabi pun ramai di kalangan orang-orang yang soleh-soleh, tak hancurnya jasad dia. Dia yang peliknya, bila tuan dia tak hancur, kain kafan dia pun tak hancur. Pernah tengok mayat tak hancur? Belum. Saya jumpa dengan seorang penggali kubur. Dia cerita dengan saya, dia kata ni kubur orang ni tak hancur mayat. Saya kata, mohon jangan ambil gambar, jangan tularkan. Nanti kaki-kaki yang duduk bomo ni, kaki judi, kaki apa ni, dia mari minta nombor ekor situ. Orang lain nak pergi ambil imrah, nak jadi wali juga, dia ada main cari benda tu. Itu bahaya, rahsiakan. Maka Nabi, jasad dia yang mulia tidak hancur. Semua Nabi tidak hancur jasad. Panjang pula cerita ni. Saya dah cerita waktu pergi Bukit Uhud dulu. Waktu pergi Bukit Uhud, Sayyidina Hamzah saudara Nabi kan terbunuh syahid di Uhud pada tahun yang ketiga hijrah. Tahun 46 berlaku banjir di Uhud, keluar kaki dia. Kaki dia keluar daripada kubur. Sahabat yang hidup kata, hadhihi qadamu Hamzah, kaki Hamzah tak hancur. Panjanglah cerita mayat tak hancur ni. Yang pentingnya Nabi kata, innallaha harrama 'alal arda ajsadal anbiya, bumi ataupun hayawan-hayawan, ulat-ulat ni tak boleh makan jasad Nabi yang mulia. Maka di situlah saya mengatakan tadi, banyak perkara-perkara yang kita duk mikir dalam kepala kita, Allah jawab di zaman kita ini dengan adanya email, adanya internet, semua terjawab. Macam mana malaikat bawa, Allah Ta'ala yang mengetahui. Kita selawat di sini, kerja kita selawat, yang menyampaikan kepada Nabi, tak usah duk mikir, itu bukan kerja awak. Ini duk mikir, siapa nak bagi? Nak hantar dengan GT dengan flash ke apa? Nak boh laju ni, tak payah. Allah itu kerja Allah. Kerja kita berselawat. Maka para jemaah, sebab itulah saya setiap malam jemaah tak jemu-jemu kita bertahun-tahun dah. Masuk je malam jemaah, kita akan post, ingat jemaah, ingat selawat. Tuan-tuan pun masuklah dalam grup mana-mana pun duduk, masuk je malam jemaah, ingat selawat. Semoga mendapat syafaat. Ingat jemaat, ingat surah Al-Kahfi untuk menerangkan hati. Boleh? Kena. Oh, apa faedah Ustaz? Tak ada faedah. Orang baca dia ingat, aku tak baca lagi, aku tak selawat lagi. Dengan sebab kita dia selawat, alhamdulillah kita boleh pahala. Nak tak nak pahala? Kita baca dan kita kempen, insya-Allah. Jadi tamatlah perbincangan kita yang sangat. Dulu anak sana dah bagi dari salah kelebihan selawat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan selawat tu banyak versi, tapi kita ambillah yang ringkas, sebab hak Nabi ajar tak payah. Yang Nabi tak ajar payah. Baik, kita pergi kepada isu yang kedua dalam solat, dalam bab ini, larangan semasa solat Jumaat. Dia panggil perkara yang dilarang pada Jumaat. Haram ke atas mereka yang wajib mendirikan solat Jumaat untuk berjual beli, dan seumpamanya bermula ketika azan berkumandang. Azan di sini dipanggil azan yang kedua. Azan yang bagi orang yang ada dua azan yang kedua tu haram. Sebab di Mekah tu sampai lah ni, azan pertama tak masuk waktu. Rasa ke tak? Azan pertama belum waktu. Azan kedua baru masuk waktu. Dia tak masuk waktu lagi. Tempat kita sini masuk waktu baru azan. Jadi tempat kita sini masuk waktu tak boleh dah, sebab dia azan dalam waktu dah. Bermula daripada azan berkumandang dan ketika khatib berada di atas mimbar. Dalilnya firman Allah Ta'ala,
wazarul bai', surah Al-Jumu'ah ayat 9, wazarul bai' idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wazarul bai'. Tinggalkan segala jual beli. Tinggal. Untuk orang wajib Jumaat. Kalau wanita sama-sama dia tak apa. Sebab dia tak wajib Jumaat. Ni ada ni anak-anak perempuan kita duk tanya. Dia kata saya menjual di pasar raya ni. Waktu solat Jumaat orang lelaki mari beli. Boleh tak? Kata tak boleh. Orang lelaki wajib dia kena pergi Jumaat. Kalau dia beli juga kita syubhat dengan dia. Wanita tak apa dia beli. Kalau dia nak suruh beli juga kata kau balik pakai telekong dulu. Dah, lepas tu mari beli aku. Ni apa wanita. Baik, larangan dari melakukan perkara lain adalah kias kepada larangan jual beli yang tersebut. Apa saja, aku tak jual beli. Dalam Quran kata jual beli ya tak boleh ya. Nah, orang pergi Jumaat dia duk basuh kereta. Boleh. Samalah tu. Jangan kita literalis sangat. Tak, ya. Quran kata jual ya tak boleh. Basuh kereta tak apa. Nantilah, sempatlah sudah ni. Sudah basuh kereta orang komak aku mari dah. Kebetulan rumah dia dekat masjid. Penat dia ni. Baik. Tamaklah yang pertama larangan. Kemudian ada isu lain, isu bila ke waktu kita dapat Jumaat. Tulis tepi tu. Bila mendapat Jumaat, dapat rakaat. Sesiapa yang sempat solat dengan imam satu rakaat dalam solat Jumaat, maka dia berhak mendapat Jumaat tersebut. Oleh itu dia mesti menambah satu rakaat lagi selepas imam memberi salam. Contohnya kita terlambat, ada masyakkah apa-apa, jalan jam sampai di masjid, imam dah rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Kita sempat rakaat yang kedua, alhamdulillah, bila imam bagi salam, kita tambah satu rakaat lagi. Tambah satu rakaat. Hadis ini, tengok hadis man adrakas salata raka'atan faqad adrakas salah. Siapa dia sempat satu rakaat, maka dia kira sempatlah solat tu. Kata Abu Isa, hadza hadisun sahih hasanun sahih wal amalu ala hadza inda aksari al-ilmi. Para ulama mengatakan siapa dia sempat satu rakaat, maka dia sempat solat itu. Man adraka min salatil jum'ati falyusalli ilaiha ukhra. Siapa dia sempat satu rakaat, maka tambah satu rakaat. Hadis ini dikeluari Hakim. Maknanya kalau tak dapat satu rakaat apa jadi? Sesiapa yang hanya sempat menunaikan solat Jumaat kurang daripada satu rakaat, mana kita sampai masjid imam sudah rokok, sudah i'tidal daripada rakaat yang kedua. Kalau dia rokok sempat lagi, dia i'tidal rakaat yang kedua, maka tidak sah solat Jumaatnya. Berdasar hadis yang pertama tadi, hendaklah dia menyempurnakan dengan sembahyang zuhur kerana waktu Jumaat sudah berakhir. Jadi kita pergi, imam sudah rakaat yang kedua, kita sempat dia sedang i'tidal, maka kita niat Jumaat juga. Niat Jumaat. Tapi kita kena tambah 4 rakaat. Tak boleh tambah 2 rakaat, tak boleh. Dengar ni. Namun wajib ke atasnya niat solat Jumaat bukan zuhur agar seiring dengan imam. Ini kerana masih berharap ia akan dapat pahala Jumaat, dan kemungkinan juga imam menambah 1 rakaat lagi disebabkan meninggalkan 1 rukun. Contohnya imam dia masuk rakaat yang kedua, dia pun teringat dia tak baca Fatihah rakaat pertama tadi, maka dia tak sah kan. Rakaat pertama dia cancel, dia tambah 1 rakaat, mana kita pun sempat dengan dia. Itu dia. Ini hukum fiqh. Kita pun tak mikir macam ni. Sebab itulah dia kata ada satu kaedah, kata dengar ni kaedah ni, man shalla wa lam yanwi wa yanwi wa lam yusalli. Tulis teka-teki ni. Ada orang solat tapi dia tak niat, dan dia niat dia tak solat. Tulis dulu teka-teki, pandai baru kita jawab. Siapakah orang yang dia solat tapi dia tak niat? Shalla wa lam yanwi wa nawa wa lam yusalli. Dia niat tapi dia tak solat. Nampak dah? Nampak dah jawapan? Siapa dia? Orang yang tak sempat rakaat dengan imam. Dia niat apa? Dia niat Jumaat, tapi dia semaya zuhur. Dia tak niat zuhur, tapi dia semaya zuhur. Faham dah? Kau tak nampak? Nampak angguk, nampak tak angguk?
Ha? Ya. Shalla wa lam yanwi. Dia solat tapi dia tak niat. Kan tadi dia mari imam sudah rakaat yang terakhir. Dia tak sempat rakaat, tapi dia niat apa? Dia niat Jumaat. Tapi dia tak, lepas pada imam bagi salam, dia kena niat, dia kena tambah 4 rakaat. Jadi dia solat zuhur, tapi dia tak niat. Dia niat Jumaat. Nawa wa lam yusalli. Dia niat Jumaat tapi dia tak solat Jumaat. Sebab apa? Sebab dia tak sempat dengan imam, dia solat zuhur. Ini dia panggil teka-teki. Kalau tidak, tak payahlah teka-teki. Tapi dekat Arab, bahasa Arab lagi sedap. Tulis. Salla wa lam yanwi, nawa wa lam yusalli. Jangan main, ulama fiqh ni menarik. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah kita punya perbahasan. InsyaAllah mudah-mudahan dia kata ustaz ni detail sangat ni hari Jumaat ni. Dia kata orang muslimat tak pergi Jumaat, muslimat tak pergi Jumaat apa, banyak juga kaitan dengan dia tadi. Banyak tak banyak? Paling kurang dia kena settlekan masalah suami dengan anak dia. Ramai suami ni dia orang panggil leka, lara tak? Buat kerja sampai isteri mari, bang pergi awal Jumaat ni nak boleh telur hari ni. Jadi kita suruh dia dapat telur, kita hambak, kita halau dia pergi awal lagi. Halau dia pergi awal. Kita kata alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.